Hadrat Ubadah bin Samit radhiyallahu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Baginda bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan pada 10 yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam yang ke-21, 23, 25, 7 dan 9, ataupun pada malam terakhir dari bulan Ramadan. Siapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan niat untuk mendapat ganjaran, semua dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dan langit yang bersih, tenang dan sunyi, tidaklah terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, seolah-olah bulan sedang memancar kerana nur burhannya. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melata syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah sesungguhnya matahari akan terbit esok pagi tanpa cahaya bersinar kuat. Matahari terbit adalah bentuk satu bulan yang rata seperti bulan purnama. Allah SWT mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari-hari yang lain syaitan akan muncul di tempat matahari itu. Dan perkara-perkara yang disebut pada awal hadis ini telah pun dinyatakan dalam hadis yang terdahulu. Pada akhir hadis dinyatakan berapa tanda-tanda Lailatul Qadar dengan sungguh jelas dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Selain ini ada lagi beberapa tanda yang dinyatakan dalam riwayat-riwayat yang juga disebutkan oleh mereka yang pernah mengalami malam tersebut. Pastinya apabila matahari terbit pada hari itu, matahari akan terbit tanpa sinaran memancar kuat. Tanpa ini banyak dinyatakan dalam hadis-hadis dan sentiasa ditemui. Selain itu ada lagi beberapa tanda, tetapi tanda-tanda ini tidaklah semestinya berlaku. Ada Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu anhu berkata, setelah merasai air laut pada malam ke-27, dan sungguhnya saya telah mendapati air laut itu betul-betul tawar. Ada Ayub bin Khalid rahmatullahi pun berkata, saya terpaksa mandi pada satu malam. Setelah mandi dengan air laut lalu mendapati air itu tawar. Kisah ini berlaku pada malam yang ke-7. Para masyayikh menunjukkan bahawa pada malam Lailatul Qadar semua benda akan bersujud, sehingga pokok pun akan rebah ke bumi dan kemudian akan bangun kedudukan asal kembali. Walau bagaimana perkara-perkara sebegini adalah berkaitan dengan khasyaf dan dapat disedari oleh semua orang. Hadis yang ke-7. Ada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar, apa doa yang sepatutnya saya pohon. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, katalah, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkaulah maha pengampun dan engkaulah sukakan pengampunan, maka ampunilah. Ada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar, apakah doa yang sepatutnya saya pohon. Baginda SAW bersabda, katalah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'anni. Ya Allah, sungguhnya engkaulah maha pengampun dan engkaulah suka pengampunan, maka ampunilah. Terangan, ini satu doa yang sangat lengkap agar Allah SWT dengan kemurahan dan belas kasihan mengampuni kita daripada segala tuntutan akhirat. Lebih lagi, apakah lagi yang kita mahu? Seorang penyair bermadah, ya Allah, tidaklah aku katakan agar engkau terima amalku, hanya aku katakan agar pena keampunanmu memadamkan dosa-dosa. Ada Sufyan Thawri rahmatullahi alaih berkata bahawa pada malam itu adalah lebih baik untuk menyibukkan diri dengan berdoa berbanding dengan ibadat lain. Ibn Rajab rahmatullahi alaih pula berkata bahawa tidaklah hanya berdoa, bahkan lebih afdal untuk melakukan ibadat-ibadat yang lain juga, seperti membaca Quran, solat, doa, muqarrabah dan seumpamanya. Kerana semua ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah pendapat yang lebih diterima. Dalam hadis-hadis lalu kelebihan solat, zikir dan sebagainya, ibadat lain telah pun diterangkan. InsyaAllah pendengar dapat kita amalkan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Subhanaka inni kuntu minal Allahumma shalli